Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih lagi berkenaan dengan ayat-ayat adab. Kali ini adab di majlis makan, ya. Daripada surah An-Nur. Laisa 'alal a'ma haraj. Okey. Cuba baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت أو ما ملكتم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Laisa 'alal a'ma haraj. Tidak menjadi kesalahan kepada orang buta. Wala 'alal a'raji haraj. Dan tidak juga menjadi kesalahan kepada orang yang tempang. Wala 'alal maridhi haraj. Dan tidak juga menjadi kesalahan kepada orang yang sakit. Wala 'ala anfusikum. Dan tidak juga kepada sesama kamu. Keluarga terdekat, adik-beradik, orang kerabat. Antakulu min buyutikum, untuk kamu makan dari rumah-rumah kamu. Au buyuti abaikum, ataupun rumah bapa-bapa kamu. Au buyuti ummahatikum, ataupun rumah ibu-ibu kamu. Au buyuti ikhwanikum, atau rumah adik-beradik lelaki kamu. Au buyuti akhawatikum, atau rumah-rumah adik-adik ataupun adik-beradik perempuan kamu. Au buyuti a'mamikum, ataupun rumah-rumah bapa-bapa saudara kamu dari pihak bapa. Au buyuti ammatikum, ataupun rumah-rumah ibu-ibu saudara kamu dari pihak bapa. Au buyuti akhwalikum, ataupun rumah-rumah bapa-bapa saudara kamu dari pihak ibu. Au buyuti khalatikum, ataupun rumah-rumah ibu-ibu saudara kamu bagi pihak ibu. Au ma malaktum mafatihahu, ataupun rumah hamba-hamba sahaya kamu yang kamu miliki kunci-kuncinya.
Au sadiqikum, ataupun rumah kawan kamu. Yang rapat. Yang sentiasa berdamping dengan kamu. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtata. Tidak salah untuk kamu makan sama ada secara berkumpulan ataupun secara berselera. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ. Apabila kamu masuk rumah-rumah, beri salamlah kepada saudara mara ataupun adik-beradik ataupun kawan-kawan kamu itu yang merupakan sebahagian daripada kamu. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan. Satu ucap hormat. yakni Assalamualaikum. Yang datang dari sisi Allah. Mubarakatan tayyibah. Ianya berkat, ianya bersih, suci. Baik. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat keterangannya. La'allakum ta'qilun. Semoga kamu berakal. Yakni memahami. Surah An-Nur ayat 61. At-tahlilul ladhi. Yang pertamanya haraj. Al-haraju fil lughati ad-dhiq. Haraj dengan makna kesempitan. Ya. Wa fi syar'i al-ismu. Pada syarak ialah dosa. Ya. Kita bawah lagi perkataan lain. Lagi. Bawah lagi. Mafatihahu. Malaktum mafatihahu. Jam'u miftah. Al-miftah wal-miftah. Miftahul ba'. Kunci maksudnya. Wa kullu ma futiha bihi syai'u. Setiap yang dibuka dengannya sesuatu. Ya, pintu. Kuncilah. Kemudian, kata lain. Ashtata mutafarriqin. Ya, berselera. Lawannya mujtami'in. Ya. Syattun. Ya, syattun ashtatun. Lagi, bawah. Fasallimu minat taslim bimana tahiyyah. Fasallimu dengan mana fahayu. Hayu ba'dukum ba'da. Ya. Ucap selamat. Dengan mana ucap salam. Ya. Bitahiyyatil Islam. Wa tahiyyatul Islami. Assalamualaikum warahmatullahi. Bawah. Ya, bawah. Lagi. Kata lain. Tahiyyatan. Tahiyyatan. Mansubatun alal masdar. Ya. Tahiyyatan. Ya. Sebagai satu ucap hormat. Ya. Yang panggil maf'ul mutlaq. Ya. Fasallimu tahiyyatan. Asalnya fasallimu tasliman. Ya. Tapi tasliman dengan mana tahiyyatan. Satu makna. Ya. Lagi bawah. Mubarakatan bil ajri was sawabi. Ya. Diberkati. Mana bertambah. Bercambah. Yang bercambahnya ialah pahala. Al-barakatu an-nama'u wa ziyadah. Barakah maksudnya subur, bertambah, kembang. Tayyibah dengan mana hasanah, baik. Lagi bawah. Al-makna al-ijmali tinggal. Ya. Kita dah terjemah tadi, lebih kurang je. Ya. Sababun nuzul. Okey. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Lamma nazala qawlu ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Ya, jangan kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan batil. Taharrajal muslimuna an mu'akalatil marda. Ini ayat lain ni, ya, ayat yang turun sebelumnya. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil.
Apabila turun ayat ini, orang Islam, mana sahabat-sahabat rasa bersalah makan dengan orang sakit. Makan satu hidangan dengan orang sakit. Dengan sebab apa? Bukan nak hina orang sakit, tidak. Tetapi sebab mereka dapat makan dengan selesanya. Orang sakit pula makan sikit. Makan tak berapa sihat. Jadi mereka makan sikit. Orang sihat-sihat ni ambil banyak. Jadi dibimbangi bahawa mereka mengambil bahagian orang sakit. Wazamna. Samalah zamna dengan mardah satu makna. Wal'umi. Al-umi. Orang buta. Ayat ini laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun. Orang buta. Ini bukan masalah mereka menghina orang buta. Tidak. Tetapi kalau mereka makan dengan orang buta, mereka akan ambil makanan yang sedap-sedap. Orang buta mana nampak. Orang buta ambil apa yang mereka capai je lah. Wal-uruj. Satu lagi orang tempang. Orang tempang satu lagi makan dia tak selesa. Sama ada dia lambat sampai kerana dia tempang. Kecoh. Ataupun dia tak boleh ambil makanan yang jauh-jauh. Jadi dibimbangi kalau makan dengan mereka, kita dapat bahagian yang sedap, bahagian yang banyak, bahagian yang baik-baik, ditinggalkan yang biasa-biasa ataupun yang kurang baik kepada orang yang cacat ini. Wa qalu at-ta'amu afdalul amwal. Mereka kata, Tuhan kata amwalakum. Makanlah, makananlah harta yang paling baik. Wa qad nahallahu an aklil mali bil batil. Jadi Tuhan larang makan dengan cara yang tidak betul. Wal a'ma la yubsiru mawdi'at ta'ami tayyib. Orang buta tak jumpa tempat makanan yang baik-baik. Mereka capai je lah. Wal maridu la yastawfi ta'ama bisababi maradihi. Orang sakit tak dapat menyempurnakan makan dengan sebab sakitnya, dia tak selera. Wal a'raju la yastati'ul muzahamata 'ala at-ta'ami. Orang kecak pula tak nak berebut. Kalau makanan dihidang tu, mereka tak bolehlah nak berebut macam orang lain sebab dia tempang. Fanazalatil ayatul karimatu. Jadi turunlah ayat ini menghilangkan keresahan dan rasa bersalah sahabat-sahabat daripada makan bersama dengan golongan-golongan yang kurang upaya ini. Kemudian ditambah lagi lah dengan rumah-rumah yang diharuskan kita masuk makan, jangan rasa bersalah, selesa-selesakan. Wa an Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu annahu qala inna nasan kanu idza kharaju ma'a Rasulillah sallallahu wada'u mafatih buyutihim indal a'ma wal a'raj wal marid wa inda aqaribihim. Jadi sahabat dulu kalau keluar bersama Nabi, tahulah keluar bersama Nabi ni biasanya perang, dah acak sungguhlah mereka keluar untuk perang. Mereka akan letak anak kunci di isi orang buta. Sebab apa orang buta? Kerana orang buta tak pergi berperang, mereka diberi keuzuran, dia ashabul a'zar. Wal a'raj, orang tempang ni pun tak sertai perang. Wal marid, orang yang sakit diberi uzur untuk berperang. Wa inda aqaribi, ataupun kaum kerabat mereka yang ada. Jadi mereka keluar berperang dengan rumah mereka, kunci-kuncinya ada pada ashabul a'zar. Mereka-mereka yang berkeuzuran tidak berperang. Wa kanu ya'murunahum an ya'kulu mimma fi buyutihim. Jadi mereka kata, makan je lah apa yang ada di rumah tu. Jangan pegang anak kunci saja, masuk je lah. Idza ihtaju, kalau mereka perlu, fakanu yattaquna an ya'kulu minha. Tetapi mereka pula yang bertakwa, yang rasa bersalah, yang kebimbangan untuk mengambil makanan. Wa yaqulu nakhsha alla takuna anfusuhum bidzalika tayyibatan. Mereka kata betul ke mereka bagi itu dengan hati yang suka, takut bagi itu mujamalatan, main-main ataupun buat-buat je lah.
bermuka-muka sahaja. Betul ke mereka bagi makan? Mereka kata boleh ambil tu ataupun ambil hati sahaja. Fanazalat hadhil ayat. Maka turunlah ayat ini mengselesa-selesakan mereka, menenangkan mereka supaya ambillah makanan itu dengan halal dan tenangnya. وروي عن مجاهد في هذه الآية أنه قال كان رجال زمنا وعميان وعرجان وأولو حاجة يستعتبهم رجال إلى بيوتهم فإن لم يجدوا لهم طعاما ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم وبعض من سمى الله عز وجل في هذه الآية فكان أهل الزمانة يتحرجون من أكل ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه فنزلت هذه الآية. Tengok tu. Dia kata sahabat-sahabat dulu di kalangan orang sakit, orang buta, orang kecok semua ini dan yang punya keperluan khas ini, punya kemiskinan juga, mereka dijemput oleh sahabat-sahabat ke rumah mereka untuk makan. Tapi kadang-kadang mereka tak ada makanan. Mereka bawa lah OKU ini ke rumah bapa, ke rumah ibu dan rumah-rumah tadilah. Rumah bapa saudara, rumah mak saudara di pihak ibu, di pihak bapa, rumah adik-beradik, lelaki perempuan. Jadi, fakana ahluz zamanah yataharrajun. Jadi golongan-golongan yang berhajat ini rasa bersalah makan di rumah yang bukan orang yang jemput tu tuan rumah lah. Sebaliknya dia hanyalah anak. Dia hanyalah anak saudara, dia hanyalah adik ataupun abang. Jadi turun ayat ini menselesakan jemputan-jemputan ini supaya makan sajalah. Walaupun mereka bukan tuan rumah, tapi mereka adalah anak. Mereka adalah anak saudara. Mereka adalah adik-beradik. Di rumah saudara mereka, di bawah mak mereka, di bawah rumah itu seperti rumah mereka juga. Okay. Wujuhul qiraat. Malaktum, ini jumhur. Mulliktum. Mulliktum mafatihahu. Ini bacaan Sa'id bin Jubair dan juga Abu Aliyah. Mafatihahu. Ini jumhur baca. Anas dan Qatadah baca miftahahu. Miftahahu. Ibnu Jubair pula baca mafatihahu. Sadiqakum atau sadiqikum. Sadiqikum. Quri'a bi kasri sad. Ittiba'an lil harakah. Wa qara'a al-jumhur bi fathi sad. Jumhur kata sadiqikum. Tapi juga dibaca siddiqikum. Wa mislaha ummahatikum bi dhammil hamzah. Talha baca immahatikum. Tak apalah. Tinggal bawah lagi. Siddiqukum tadi. Ini Arab tinggal. Lagi. Bawah. Tengok hukum pula. Ataupun lataif. Okey. Al-latifatul ula. Zakarallahu ta'ala buyutal aqarib. Jadi Tuhan sebut rumah-rumah kaum kerabat. Aba wal ummahat wal ikhwan wal akhawat wal a'mam wal amat. Ila akhirih walam yadhkur buyutal awlad. Kenapa tidak disebut rumah anak? Kalau dia ada anak besar, anak pun dah ada rumah, macam semua tak sebut. Wasiru fi dhalika anna malal waladi malul abi. Kerana rumah anak macam rumah sendiri. Rumah anak ialah buyuti anfusikum, macam rumah kamu. Tak perlu disebut. Kerana hadis kata anta
wa maluka li abik. Engkau dan harta engkau milik bapa engkau. Ya. Okay, lagi bawah. Tengok Latifatus Saniyah. Qila li ba'dihim man ahabbu ilaika akhuka aw sadiquka. Okey. Ayat ini sebut tentang adik-beradik dan juga sebut kawan. Ada orang tanya, siapa yang kau lebih kasih? Adik-beradik ke kawan? Faqala uhibbu akhi illa idza kana sadiqi. Dia kata aku tak suka adik-beradik aku kecuali jika dia kawan aku. Maksudnya adik-beradik ni kawan lah. Dia adik-beradik dia juga kawan. Waqad akala jama'atu min ashabil Hasan min baiti wa ghaib. Ini kisah Al-Hasan. Al-Hasan ini sama ada Hasan Basri. Itulah kemungkinan besarnya. Seorang lagi Hasan bin Ali lah. Cucu Nabi ya. Tapi ini Hasan Basri ni ya. Ada sekumpulan sahabat-sahabat Hasan makan di rumahnya sedangkan dia tiada. Dia tak ada rumah, kawan-kawan makan kat rumah dia. Ramai berhimpun. Fajak dia datang, fara'ahum, dia tengok mereka makan. Fasurra bidhalik, dia sangat gembira. Qala hakaza wajadna. Dia kata demikianlah kami dapati mereka. Betul lah ni Hasan Basri. Kerana dia berguru dengan pembesar-pembesar sahabat ya. Jadi dia kata bagus kalau kamu boleh makan macam ni tanpa minta izin aku. Maksudnya kehidupan kita ni dah macam kehidupan para sahabat. Kata hakaza wajadnahum. Demikianlah kami dapati mereka. Jadi guru-guru aku di kalangan sahabat-sahabat besar, cara inilah mereka. Mereka tidak ada rasa bersalah untuk makan di rumah kawan-kawan. Ya. Kana ar-rajulu yadkhulu baita sadiqihi fayakhudhu min kisihi fayatiku jariyatahu allati makanathu min dhalika. Ya. Jadi dia boleh masuk rumah kawan, dia ambil kis, dia ambil plastik makanan tu ataupun bungkusan makanan. Fayatiku jari tu, kadang-kadang dia bebaskan hamba lagi. Hamba kawan dia pula bebaskan. Ya. Ibn Abbas kata as-sadiqu awkadu min al-qarabah. Berkawan kadang-kadang lebih kuat daripada bersaudara lagi. Kerana itu dalam ala tara istighasatal jahannamiyyin. Orang yang masuk neraka la samahallah wa li'azubillah akan minta tolong dengan kawan. Dia tak panggil adik-beradik, dia panggil kawan. Dia panggil fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kenapa kami tidak ada pemberi syafaat? Mana kawan yang rapat dulu? Lam yastaghisu bil aba' wal ummahat wal ikhwati wal akhawat. Jadi mereka tak minta tolong ibu bapa, mereka tak minta tolong saudara lelaki perempuan, mereka minta tolong kawan. Wala sadiqin hamim. Ushtuhiral arabu bil karami. Orang Arab dulu memang terkenal dengan dermawan. Bukan Arab je lah, Melayu kita pun sama-sama dulu. Dermawan maksudnya masuk kampung kita akan kenyang. Kita tidak akan dibiarkan kelaparan. Ya. Tetamu-tetamu dilayan. Sesama penduduk kampung pula, orang kata tak ada harta pemilikan lah. Boleh makan sama sendiri. Ya. Tak rasa bersalah. Wa kana qaumun minal ansar la ya'kuluna idza nazala bihim dhaifun ila ma'a dhaifihim. Ya. Jadi Ansar tidak akan makan kalau mereka ada tetamu, mereka bersama tamu. Kanat qabilatu Kinanah yataharraju ar-rajulu an ya'kula wahdahu. Ada satu kabilah tu nama Kinanah. Mereka ni puak-puak yang tak ada makan seorang. Dia mesti makan ramai-ramai. Ya. Dia tak kenyang makan seorang diri. Warubbama qa'ada wa ta'amu baina yadayhi min as-sabah al-masa. Kadang-kadang kalau dia tak ada kawan, rela dia lapar daripada pagi sampai petang. Makanan dah dihidang. Fa idza lam yajid ma yu'akiluhu ittara ila al-akli. Mereka kalau tak ada kawan yang tempat makan,
Darurat baru mereka makan. Mana kebulu teruk sangat barulah mereka makan. Ya. Orang Arab kata, "Iza ma sana'ti zadi faltamisi lahu akilan fa inni lastu akiluhu wahdi." Dia bercakap dengan bini dia lah. Dia kata, "Engkau wahai perempuan, kalau buat bekalan makanan kepada aku, cari juga kawan yang aku boleh makan bersama. Kerana kau tahu aku tak makan seorang-seorang diri." Jadi orang dulu bukan isu makan sedap tak sedap. Tapi sedap mereka ialah kalau ada teman yang makan bersama. Qala az-Zamakhsyari fa idza dakhaltum buyutan fabda'u bis-salami ala ahliha alladhi hum fiha minkum dinan wa qarabatan ya tahiyyatan min illah. Kau masuk rumah, walaupun rumah sendiri beri salam, ya. Tahiyyatan min indillah. Ucapan salam ini datang dari sisi Allah. Ai sabitatan bi amrihi. Satu ucap penghormatan yang sabit dengan perintah Tuhan. Wa musyru'atan min ladunhu, disyariatkan dari sisi Tuhan. Aw li anna at-taslima wa at-tahiyyata talabun lis-salamati. Ataupun beri salam, ucap hormat ini itu doa untuk selamat. Wa hayatun lil musallam alaih, dan doa untuk kehidupan. Tahiyah daripada hidup. So mereka hidup dengan sejahtera lah kepada orang yang diberi salam kepadanya. Wa wasfuha bil barakati wat tib li'annaha da'watu mu'minin li mu'minin. Disifatkan tahiyat ini ataupun salam ini berkat dan wangi kerana dia doa orang beriman kepada kawannya yang beriman. Yurja biha min indillahi jadul khair. Jadi harap dengannya dari sisi Allah ialah bertambahnya kebaikan, waktu berizki dan rezeki yang baik. Lagi bawah. Buyutan at-tankiru yufidul umum. Buyutan, rumah-rumah. Nakirah untuk beritahu rumah. Ya, mana-mana rumah lah. Idza dakhaltum ayya baitin minal buyut. Mana-mana rumah. Fasallimu ala anfusikum. Beri salam. Tuhan namakan beri salam kepada diri sendiri. Sebenarnya bukan diri, kepada kawan. Tapi kawan tu macam diri sendiri. Kalau kita nak kebaikan kepada diri, kebaikan yang sama kita nak untuk kawan. Ataupun untuk saudara mara. Ya. Fasallimu ala anfusikum. Ar-Razi kata, ja'alal maula anfusal muslimin kan nafsil wahidah. Tuhan jadikan semua orang seperti satu orang. Semua jiwa seperti satu jiwa. Jadi kawan kita, adik-beradik kita, mak ayah kita, itu seperti diri sendiri kita sayang. Seperti juga firman Allah, taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kamu. Sebenarnya bukan bunuh diri. Bunuh kawan, bunuh orang lain. Tapi orang lain itu siapa? Diri kita juga. Ya. Wa qala Ibn Jarir. Okey, tak apa dah. Tinggal ni. Tengok bawah. Latifatus Salisah ada. Tak ada dah kan? Bawah lagi. Ahkamus syar'iyah. Mal muradu bil akli minal buyut. Apa maksud makan daripada rumah? Dallatil ayah ala ibahatil akli min buyutil akriba. Jadi ayat ini dalil boleh makan di rumah kaum kerabat. Ya. Wadzalika jarin majral mu'anasi wal mubasatati wa adabil kulfah. Ini berlangsung menurut hukum manja-manja, bermudah-mudah, suka-suka, tidak membeban-bebankan, tidak orang kata kedekut lah. Okay. Kalau ikut setiap orang tu ada pemilikan. Tapi kita bermudah-mudah sajalah. Ya. Waqad jaratil adatu bi bazli ta'amil akriba. Jadi adatnya makanan sesama kaum keluarga ini itu diberilah. Li'annahu bizalika yasurruf. Sepatutnya mengembirakan. Tak ada orang kedekut dengan adik-beradik lah. Tak ada orang kedekut dengan anak saudara, dengan sepupu, dengan ini macam adik-beradik kita lah. Dia makan lagi kita suka. Ya. Kalau kita tak makan pula kita susah hati.
Fakana jarayanul adati bil izni kan nutqis sarih. Jadi walaupun tak ada cakap, orang kata lidah tak sebut izin ataupun tak ada minta izin pun kita makan dah, itu tak apalah. Adat telah menjadi lidah yang berbicara. Fayubahu lil insan an ya'kula min buyuti man samma Allah azza wa jalla bil akil. Jadi nama-nama kerabat yang disebut tadi itu memang diharuskan, ya. Wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fi an ta'kulu min buyutikum. Yang tu makan daripada rumah kamu tu apa maksud? Rumah kita takkanlah disebut juga. Ada kata al-murad biha buyutul aulad, kata rumah anak, sebab anak seperti rumah sendiri. Au buyuti auladikum li annaha fi hukm buyutikum. Ya, maksudnya rumah anak. Yang tu dapat yang. Dapat yang kedua tak? Asani anna al-muradu biha al-buyutul lati yaskununaha wa hum fiha ayalun ghairuhum. Ya, rumah yang mereka duduk juga. Tapi mereka ada rumah lain lagi. Wa yakunul khitab li ahli ar-rajul wa adri wa khadimihi. Ya, asalis anna al-muradu biha buyutuhum wal maqsudul ayat akluhum min mali iyalihim wa azwajihim. Ialah suami isteri, yang anak-anak yang duduk serumah ni kira halal lah, tak kata halal pula, ya. Walaupun isteri yang beri, suami boleh makan. Walaupun suami yang beli, isteri boleh makan, ya. Anak-anak beli boleh makan. Yang duduk serumah ni kira sekali je lah. Kerana baitul mar'ati baitul rajul, ya. Rumah bini, rumah suami jugalah. Rumah suami pun rumah isteri juga, ya. Tengok bawah lagi. Au buyuti abaikum. Al-hukmu tsani halil wakil an ya'kula min mali muwakkilihi. Wakil boleh makan ke harta orang yang mewakilkan dia? Ikut ayat ini, au ma malaktum mafatihahu, ya, rumah yang kamu miliki anak kuncinya. Yadullu ala annahu yurakhasu lil wakil an ya'kula min malil muwakkili, ya. Zahirnya dia harus kepada wakil makan harta orang yang mewakilkan dia bi ghairi syatatin wala adwan. Tapi jangan melampaulah. Jangan berhabis. Jangan buat rosak, jangan membazir, ya. Jangan lebih-lebih pula, lebih-lebih keperluan sajalah. Ikrimah dia kata idza malakal miftah fahuwa jaizun. Kalau kunci duduk tangan dia boleh. Wala ba'sa ayat amal syai'al yasir. Makanlah ala kadarlah, jangan lebih-lebih pula. Au ma malaktum mafatihahu, ya. Wa qila al-murad bi waliyul yatim. Ada kata wali anak yatim, yang ditugaskan untuk mengurus harta anak yatim. Dan masa yang sama dia boleh makanlah sikit-sikit, ya. Kerana dia menguruskan harta itu, harta dia tangannya. Lagi bawah. Tengok hukum barulah, ya. Al-hukmu tsalis hal yubahu al-aklu min baiti as-sadiq bi ghairi iznihi. Boleh ke makan di rumah kawan tanpa izin dia? Abahatil ayatul karimatu al-akla min buyuti man samma Allah azza wa jalla bil aqarib wa min buyutil asdiqa. Ayat ini jelas. Tuhan namakan kaum kerabat dan Tuhan namakan kawan. Wa qad kana al-wahidu la ya'kulu min baiti ghairi ta'assama. Jadi dulu bila masuk Islam, zaman jahiliah bebas sangat. Bila masuk Islam rasa bersalah pula. Makan di rumah kawan. Farakhasallahu li ahli al-azar. Jadi Tuhan bagi kemudahan. Boleh makan di rumah kawan, ya. Ini pun ada Arab jahiliah yang Tuhan kembalikan, ya. Ada yang baik. Kita pun gitu juga kadang-kadang. Masa belum mengaji dulu bebas je. Bila mengaji rasa bersalah pula, ya. Bila belajar soal halal haram rasa bersalah.
Sebenarnya ialah ada halal haram, tapi ada juga uruf ya yang secara budayanya mereka bermudah-mudah dalam perkara ini, seolah-olah tidak ada pemilikan ya. Jadi tuan mengiktiraflah budaya yang baik ini ya. Dan juga Tuhan tambah lagi, orang buta, orang cacat, orang sakit. Warakhasallahu li ahli al-'adhar awalan, thumma rakhasa lin-nasi 'amatan ya. Orang sakit, golongan kurang upaya, golongan yang ada keperluan khas ini, dan juga kepada semua orang. Walau dakhalta ala sadiqin fa'akalta min ta'amihi bighairi izni kana dhalika halala. Kalau masuk rumah ataupun bilik kawan, kita masuk, ada makanan, makan je tanpa izin dia, itu halal. Masya Allah lah ya. Ini orang panggil berkawan betul lah. Lagi bawah. الحكم الرابع ما هو حكم الشركة في الطعام؟ يجوز للإنسان أن يشارك غيره في الطعام. Boleh makan, boleh menyertai makan, bersyarikat dalam makan. Mana satu hidangan, makan 5-6 orang, tak ada masalah makan. Terlebih terkurang tu maafkanlah ya. Pera ada satu je. Seorang je lah main pera. Awak sayap je lah ya. Tak ada masalah ya. Itu orang panggil berkawan, bermasyarakat ya. Bersosial. Ini Islam galakkan ya. وقد دل على ذلك ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. Maka asing pun boleh, makan ramai-ramai pun boleh. Mujtami'in atau munfaridin, ya, berhimpun ataupun masing-masing. فإذا اشترك جماعة في طعام جاز لهم أن يأكلوا منه مجتمعين. Kalau berhimpun makan ramai-ramai. وقد كان الرجل يخاف إن أكل من غير أن يزيد أكله على أكل صحيح. Ada orang takut, dia kata dia makan banyak, dia akan ambil makanan kawan, tak ada masalah. Famtana'u, ada yang tak nak makan ramai-ramai, dia ajli zalik, kerana warak tadilah. Ini warak yang tak betul lah. Tak ada masalah. Ya, bermudah-mudah sahaja. Warakhasallahu lahumul Quran. Tuhan bagi rukhsah. Wa abaha lahumul akla hatta walau kana ba'duhum ashha nafsan. Makan. Walaupun kita ni jenis makan banyak, jenis tamak, jenis bernafsu makan lebih, tak ada masalah, makan je lah ya. Tuhan halalkan dalam perkara ini. Orang lain pun jangan dengki dengan dia lah. Dah dia selera lebih, macam mana? Awak nak makan-makan je lah, berebut je lah. Ini ruang untuk bermudah-mudah. Wa awsa' ma'idatan, perut dia lebih besar. وقد دل على هذا قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. Mereka tanya tentang harta anak yatim. Laburkan ataupun kembangkan harta itu lebih baik. Kalau engkau makan sama-sama pun tak ada masalah lah. Itu anak beranak kita belaka ya, adik-adik kita. Okeylah, lagi bawah. Al-hukmul khamis, hal tuqta'ul yad fi sadikati min baitil maharib. Okay. Dipotong ke tangan kalau mencuri di rumah nama-nama yang disebut tadi. Al-Jassas dia kata qaddalat hadhihi al-ayah ala annahu man saraqa min dhi rahimin muhramin annahu la yuqta'. Jassas ini faqih Hanafi ya. Dia kata berdasarkan ayat ini, kalau kecurian di rumah, kalau kita curi makan harta adik-beradik, kita tidak dipotong tangan. Tak berdosa. Berdosa yang mencuri, tapi tidaklah sampai dipotong tangan. Ya. Diibahatillahi lahum bihadil ayah al-aklam buyuti. Ya. Tuhan haruskan makan di rumah mereka ini. Wadkhuluhum minha bighairi izin. Boleh masuk walaupun tanpa izin. Fala yakunu maluhu muhrazan minhum. Maka harta mereka tidak terpelihara.
Daripada nama-nama yang disebut ini. Fa in qila fa yanbaghi alla yuqta idza saraka min sir. Kalau ikut pandangan Jassas ini, kita kata rumah kawan pun tak boleh potong jugalah. Dia anna fil ayat ibahah. Qila lahu man arada sakatul mali la yakun sadiq. Dia kata jawapannya, kalau dia curi rumah kawan itu bukan kawan dah. Kalau dia curi rumah kawan itu bukan dia bukan kawan, dia musuh. Musuh memang kena potong tangan lah. Kalau kawan tak akan mencuri. Ya. Lagi? Di sini menjawablah. Ya. Hukm sadis halil ayah mansukhah. Ayat ini muhkamah ke mansukhah? Sebab kita ada ayat minta izin. Kalau ikut ayat ini tak payah minta izin. Zahabal ba'dul mufassirin ila anna ayat mansukh. Ada yang berpendapat demikianlah. Ayat ini dinasahkan dengan ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Yang kita dah baca ni. Jangan masuk rumah orang yang bukan rumah kamu sehingga minta izin. Kita ada hadis la yahillu malum ri'in muslimin illa biqibatin min nafsi. Tidak halal harta seorang Islam melainkan kalau dia bermurah hati. Kalau tak murah hati, jangan ambil. Wassahihu annaha ghairu mansukhah. Sebenarnya menurut jumhur ayat ini muhkamah, tidak dinasahkan. Wa huwa ra'yu jumhuril mufassirin. Ya, kebanyakan demikian. Ya. Lianna hadhihi al-ayah fi man dzukira min ahli al-'adhar wal aqarib. Ini ayat khusus pengecualian ya kepada golongan-golongan tertentu di kalangan mereka yang berkeupayaan, mereka yang kuat upaya ataupun keperluan khas, dan juga kaum kerabat yang disebut-sebut nama itu. Ya, lagi boh. Okey, martushul ayat baca sendiri. Kemudian satu lagi apa? Hikmah ya, ni pun baca sendiri jugalah. Jadi sekadar itulah ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.